Assalamualaikum. Okey, anak-anak, kita teruskan dalam bab sokongan. Hari ini kita akan bincang tentang rangka dalam. Sebelum ni kita dah tahu sistem sokongan haiwan terbagi pada tiga, rangka dalam, rangka luar dengan rangka hidrostatik. So, hari ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey. Haiwan vertebrata ataupun haiwan yang bertulang belakang mempunyai rangka dalam terbahagi kepada tiga, iaitu vertebrata darat, vertebrata akuatik dan burung. Vertebrata darat maksudnya dia duduk di darat, vertebrata akuatik dia duduk di dalam air dan juga burung. Itu adalah tiga jenis haiwan vertebrata ataupun haiwan yang bertulang belakang. Okey, rangka haiwan-haiwan ini berbeza mengikut habitat vertebrata. So dia berbeza antara satu sama lain. Okey, sekarang kita nak tengok dulu haiwan vertebrata darat. Dalam situasi ni dia bagi gambar gajah. So gajah merupakan haiwan darat dan dia mempunyai tulang belakang. Dia sejenis haiwan vertebrata. Okey. Haiwan vertebrata darat dia memerlukan rangka yang kuat dan tegar untuk menyokong badan. Sebab dia duduk di darat, dia perlukan rangka yang lebih kuat untuk sokong badan dia. Okey, haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan dia. Kalau badan dia besar, rangka dia lebih besar lah. So, berat badan haiwan vertebrata disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Okey, itu adalah nama-nama tulang yang dapat menyokong haiwan berat badan vertebrata darat. Okey. Okey, seekor gajah memerlukan lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Okey. So dia perlukan lengkungan pelvis dan pectoral ni yang lebih kuatlah sebab kita tahu gajah merupakan haiwan yang besar, maka berat badannya pun lebih besar. Okey. Okey, kedua-dua lengkungan ini bersendi dengan kaki. So dia bercantum dengan kaki, sendi dengan kaki supaya senang untuk bergerak lah. Okey, ini adalah gambar raja. Ini adalah gambar raja haiwan vertebrata daratan iaitu gajah. So di mana di sini kalau kita nampak lengkungan pelvis dengan lengkungan pectoral dia bersendi ataupun dia bercantum dengan tulang kaki. So pelvis dengan pectoral ni mestilah kuat sebab dia nak menampung berat badan gajah yang besar. Ya. Okey, haiwan vertebrata darat lagi. So, tulang belakang haiwan darat yang berkaki empat seperti unta, kuda, melengkung ke atas atau ke bawah. Keadaan ini memberi sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Nampak dia melengkung tu. Kalau kita tengok unta pun melengkung, kuda pun dia akan melengkung sikit ke atas tu supaya apa? Dia dapat memberi sokongan yang lebih. Sokongan yang lebih kepada otot-otot yang melekat pada tulang belakang. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu. So, dia boleh tahan daya graviti yang bertindak kepada haiwan itu. Kalau tidak, kalau tak ada tulang yang melengkung tu, haiwan itu asyik jatuh lah. Asyik jatuh. Okey, sekarang kita tengok pula haiwan vertebrata akuatik. Kita tengok ni. Ni gambar apa ni? Ikan paus. Ya. Okey, haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Kenapa nanti kita tengok. Sedangkan dia berat yang besar. Dia tak macam gajah. Gajah daratan berat besar, so dia punya rangka besar. Tetapi untuk haiwan akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding badannya. Kenapa? Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah.
So dia tak macam gajah tadi. Gajah tadi lengkungan pectoral dengan pelvis dia kena kuat sebab nak menampung berat badan. Kenapa pula haiwan vertebrata akuatik lengkungan pectoral dengan lengkungan pelvis dia lemah, kecil, sedangkan berat badan dia pun berganda-ganda. Malahan ada yang lebih berat daripada gajah. Okey, vertebrata akuatik seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Rangka kecil tetapi saiz badannya boleh besar, lebih besar. Hal ini demikian kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Sebab dia special. Dia duduk dalam air, bila sesuatu benda dalam air, dia ada satu daya yang membantu dia adalah daya apungan. Dia sama macam mana bot tu lah, macam mana dia boleh timbul dekat atas laut. Itu dia dibantu oleh daya apungan. So sebab tu bila paus atau ikan-ikan yang besar-besar ni terdampar dekat tepi pantai, so dia boleh mati sebab dia tak boleh bergerak. Sebab dia tak boleh gerak, sebab bila tepi pantai dia tak boleh bergerak sebab apa? Sebab dia dah tak ada daya apungan. Badan ni dah kena daratan. So tak boleh. So maksudnya dalam laut dalam ni dia ada dibantu oleh daya apungan. Daya apungan ini yang membantu atau menyokong haiwan ini di dalam air untuk bergerak atau untuk mengapungkan diri. Okey, ini adalah contoh ataupun sistem rangka dalam seekor paus. Tengok lengkungan pelvis dengan lengkungan pectoral dia. Ini adalah kecil berbanding saiz badan dia. Dan dahlah kecil, lemah pula tu. Sebab apa dia tak perlukan pectoral dengan pelvis yang kuat sebab dia ada daya apungan untuk bantu dia untuk menyokong badan dia. Okey, kita tengok burung pula. So, burung juga merupakan salah satu contoh haiwan vertebrata. So, burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Dia special sebab dia ada special ciri-ciri dia boleh terbang. So, tulang dia pun perlu ciri-ciri membantu untuk dia boleh terbang. Okey. Tulang sternum, tulang dada burung yang pipih dan luas dan pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Okay, tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Okay, tulang burung ni dia lebih berongga. Berongga maksudnya dia ada lubang-lubang dalam tulang dia dan ia ringan. So lebih kurang kepadatan tulang, dia lebih berongga, dia lebih ringan. Okay, selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah kecil berbanding dengan tengkorak haiwan-haiwan yang lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Itu tujuan dia untuk mudahkan burung terbang. Sebab ciri-cirinya boleh terbang takkan nak tulangnya berat. Kalau tulangnya berat, so dia tak boleh terbang ke udara. Okay, ini adalah struktur tulang bagi burung. So nampak sternum ni. Sternum ni tulang dada ni dia membantu untuk burung untuk terbang. Okey, sistem rangka manusia. Manusia pun merupakan vertebrata, ada tulang belakang. So, tapi ada kita akan tengok dengan lebih detail. Tapi untuk hari ini kita tengok dulu apakah sebenarnya yang terdapat pada tulang manusia macam kita ni. Okey, rangka manusia terdiri daripada 206 tulang yang pelbagai saiz dan bentuk. Banyak tulang. So, yang berat tulang yang malas tu, sebab ni lah, sebab rangka-rangka tulang yang banyak ni. So, jangan berat tulang. Okey, rangka manusia boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. So, ini adalah dua jenis rangka. Setiap rangka tu dia ada bahagian-bahagian dia juga pula. Okay, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, sternum dan tulang rusuk. Manakala rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. So, cikgu nak lepas ni nanti cikgu akan bagi kerja. So, awak untuk hari ini saja video yang boleh cikgu tunjuk. So, kita akan sambung lagi lain kali, next class. So, selamat belajar dan jangan malas-malas. Assalamualaikum. Bye.